Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ni kita bersiaran secara offline lah sebab semalam saya ada problem sikit. Asyik kena restart sahaja saya punya laptop. Tak tahu kenapa, maybe problem pada Microsoft Edge katanya. So hari ni saya buat recording lah, takut berlaku lagi masalah seperti semalam. So nanti saya testing, kalau okey esok kita bersiaran secara online macam biasa. So hari ni kita offline. So enjoy rakaman. So kita nak sambung lagi kita punya pembelajaran kita. Kita teruskan Okay, so sebelum ni minggu lepas kita dah belajar berkaitan dengan nak cari perimeter. So hari ni kita nak cari luas pula. Okay, so subtopik kita hari ni adalah luas segitiga, segi empat selari, lelayang dan juga trapezium. Okay, bagaimanakah anda menganggar luas pelbagai bentuk? So standard pembelajaran untuk subtopik ini menganggar luas pelbagai bentuk dengan menggunakan pelbagai kaedah. Okay, ini sebagai pengetahuan lah. Okay. Ada dalam buku teks ni, mana? Saya tak buat kat sini. Okey ni. Ini nak menganggar Okey, so macam mana nak menganggar? Kalau diberi soalan sebegini, cara nak menganggarnya ialah kita tahu diberi dengan menggunakan grid bersisi 1 unit. So di sini 1 unit, sini 1 unit. So kita kena cari dia punya luas lah. So luasnya adalah 1 unit. Jugalah 1 unit kuasa 2. So yang ditanda tik ni adalah dia merangkumi satu petak. Lebih daripada separuh lah. Okey, yang lebih daripada separuh kita tanda tik. Yang lebih dari separuh ataupun satu kita tanda tik. Tanda right, kita tanda right Kiralah satu. Kalau atas ni dapat pangkah tak payah kira. Tak payah kira. Yang kecil-kecil sikit-sikit ni tak payah. Yang macam ni je. Kita kira. 1, 2, 3, 4, 5. Yang penuh. Bukan lebih daripada separuh sorry. Yang penuh. Penuh satu petak ni. So tadi dah ada berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kiralah sampai habis kita tik, 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 tik. Semua yang satu petak lengkap, penuh satu petak benda ni ada. So kita tik semua dan dikira-kira-kira bila kita kira. Bila kamu kira semua petak ni adalah jumlah petak ini yang ditanda dengan tik ni adalah 44. Jadi untuk bilangan meliputi setengah atau lebih setengah kita buat pangkah. Setengah atau lebih setengah. Okey, yang kurang daripada setengah jangan buat apa-apa. Yang ni saya dah terpangkah pula. Nak cakap jangan tanda. Okey, so ini lebih daripada setengah. Kalau lebih daripada setengah buat tanda pangkah. Lebih daripada setengah. Kurang daripada setengah jangan buat apa-apa. Ni lebih daripada setengah lah ni. Dia punya kawasan berlorek tu. So apa yang kita perlu buat, kita kira yang tanda tik tu 44. Jadi bilangan yang meliputi setengah atau tanda pangkah ni, semua ni 10. Kita kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 44 tambah dengan 10. Okey, dapatlah 54 unit kuasa 2. Jadi luas untuk yang ini adalah 54 unit kuasa 2. Kenapa kita guna unit kuasa 2? Sebab diberi unit dia unit, bukan cm ataupun meter. Okey. Mama record je ke? Mama record, dah nampak. Nampak tadi. Tunduk. Pakai tunduk. Okey. Seterusnya. Gangguan sentiasa ada. Okay, dengan melukis garis-garis berjarak 1 unit, okay, so ini cara kedua lah. Jadi kamu lukis jarak garis-garis berjarak 1 unit. Jadi kita menganggap satu garis sebagai satu segi 4 tepat dengan lebar 1 unit. So ini lebar dia lah. 1 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit. So macam mana nak kira dia punya luas? Jadi labelkan 1 hingga berapa kamu dapat untuk setiap garisan ni. So panjang kemudian yang kedua buat.
Panjang unit ni berapa? Kena ukur dengan pembaris. Ni berapa unit? Okey, kat sini dia kira ambil pembaris, dia kira dapat diukur dapat 4.4. Kemudian ukur yang ni. Ukur yang ni guna pembaris dapat 6.6. Ukur sampai 9. Yang last kali dapat 2.6. So macam mana dia nak cari luas? Kita tahu lebar dia 1 kan. Jadi 4.4 panjang 4.4 darab 1. Dapat balik. Dia punya luas. Dapatlah luasnya ni. Okey. Ini luas untuk bagi satu-satu kawasan ni. Kawasan pertama, kawasan kedua. Jadi macam mana nak tahu jumlah luas, tambahkan ke semua yang dalam kat bawah ni, luas kat bawah ni, dapatlah 56.4 unit kuasa 2. Okey, tengok lebih kurang kan dengan yang ni. Okey, itulah maksudnya menganggar. Kalau menganggar, kalau tepat tu dah kira ukur. So menganggar ni agak-agak. Okey, tak dapat ini untuk pengetahuan kamu lah kok keluar dalam peperiksaan, tapi sangat jarang lah keluar dalam peperiksaan bentuk ni. Tapi sekiranya ada, begitulah cara pengiraannya. Ada 2 cara, ada 2 kaedah. 1, guna grid bersisi 1 unit. Yang kedua, lukis garis berjarak 1 unit. Berjarak 1 unit tu maksudnya ini 1 unit. Nak 2, nak ketiga ni 1 unit. Begitu. Okey. Next, kita nak pergi ke subtopik seterusnya. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah? Sekejap. Kan tersilap pula. Betul lah. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan pelbagai bentuk? So kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga, segi empat, selari, lelayang, trapezium dan gabungan bentuk-bentuk tersebut. Sebelum tu saya rasa saya ada terskip. Okey, tak apa. Mama tengah kelas. Okey, sebelum saya terskip untuk yang ni, rumus ni. Okey. Ni. Okey, ni. Sebelum tu kita kena tengoklah bagaimana anda menerbitkan rumus luas bagi pelbagai bentuk. So standard pembelajaran ini kita nak menerbitkan rumus luas segitiga, segi empat, selari, lelayang dan trapezium berdasarkan luas segi empat tepat. Sebenarnya semua luas-luas ni kita tengok daripada asalnya segi empat tepat. Okay, kita tengok yang pertama, luas segitiga. Okay, ini semua ni adalah jenis segitiga. Okay, ini semua segitiga. So, kalau kamu tengok daripada segi empat ni, kan, dia kata semua luas yang nak buat ni, diterbitkan ni adalah semuanya berasal daripada segi empat, berdasarkan luas segi empat. So, kalau segitiga ini bentuk segi empat tepat. So daripada segi empat tepat ni sebenarnya ada dua segitiga. So daripada situlah kita terbitkan rumus segitiga. Yang ni dah belajar masa sekolah rendah rasanya, luas segitiga. Iaitu 1/2, maksudnya setengah daripada segi empat. 1/2 darab panjang tapak darab tinggi. So apa jua bentuk segitiga, begitulah dia punya formula. 1/2 darab panjang tapak, ini darab tinggi. Ini pun sama, panjang tapak darab tinggi. B kat sini. Begitu juga yang ni, panjang tapak darab tinggi. Ini kita tak kira tinggi. Sebab apa? Tengok kat sini, tapak dan tinggi adalah sentiasa bersudut tegak. So bersudut tegak 90 darjah. Kena tengok tinggi yang ini, yang 90 darjah sudutnya. Jadi ini kita ambil sebagai luas segitiga 1/2 darab panjang tapak darab tinggi. Darab tapak darab tinggi. So kamu tengok kat sini. Sini sebenarnya kalau kamu ingat, segi empat tepat dia punya luas adalah panjang tapak lebar ni, panjang darab lebar, kan? So kalau dia sebab segitiga separuh, so kita guna separuh sahaja. 1/2 darab panjang tapak darab tinggi. Okey, darab tapak darab tinggi, ingat macam tu je. So kita terus kepada cara pengiraan dia lah. Tadi saya dah tunjuk formulanya, luas segitiga. Ini segitiga kan? Segitiga.
3 iaitu 1/2. Kamu kena hafal lah rumus dia ni. Darab tapak darab tinggi. So ni direct question lah. Okay, dia dah bagi tapak dia berapa? 5 darab tinggi 4. So dapatlah dengan kalkulator 5 darab 4, 20 darab setengah, 10 cm persegi. Ingat kalau luas dia punya unit kena ada persegi. Okay, seterusnya kenapa masih luas segi 3 ni? Ni luas segi 4 selari ni tersilap. Okay, abaikan. Ni luas segi 4 selari. Kalau dia sengit macam tu, tahulah dia adalah segi 4 selari. So formulanya adalah untuk luas segi 4 selari pun sama dengan segi 4, iaitu panjang tapak, kalau kat sini A, darab dengan tinggi dia B. So kalau nak buat dalam bentuk ni adalah luas segi 4 selarinya AB, darab macam tu. Macam tu cara kena ingat. Okay, segi 4 selari. Okay, so ini adalah segi 4 selari. Macam mana nak kira luas segi 4 selari sama dengan, okay, tengok tadi apa formula dia? Panjang tapak darab tinggi. Tapak darab tinggi. Okay kan? Tak halus sangat kan dia punya tu? Okay, so tapak dia berapa? Tapak ni kaki, tapak kat bawah lah kan. 6.2 darab dengan tinggi 3 cm. So tekanlah kalkulator. 6.2 darab 3. Okay, 18.6 cm persegi. Kat sini tak perlu tulis unit. Akhir sekali baru tulis unit. Okay, begitulah untuk kira luas segi 4 selari. Okay, seterusnya lelayang pula. Lelayang ni bentuk dia lelayang lah. Okay. So macam mana nak kira luas lelayang ni? Ini formulanya. 1/2 darab panjang 2 penjuru. So maksudnya kena tahu panjang ini dan juga panjang ini. So kat sini A, tambah semua ni A. Yang di sini B dia dah bagi. Yang di sini B. So luas lelayang sama dengan 1/2 penjuru pertama A yang melintang ni darab penjuru yang menegak B. 1/2 AB. Itu formula dia. Okay, so kamu kena tak, biasanya dia akan bagi asing-asing tau panjang ni. Okay, jom kita tengok soalan dia. Okay, luas lelayang. Ingat formula dia 1/2 darab, apa tadi kat atas tadi dia tulis? Hasil darab panjang 2 penjuru. Hasil darab panjang 2 penjuru. So jawapan dia 1/2, bukan jawapan dia, jalan kerja dia. Mula-mula kita tengok yang ni dulu. Okay, kamu tengok dia asingkan panjang dia, so kamu kena tambahlah 3 tambah 2. Okay, untuk yang menegak ni macam mana nak kira? Okay, so di sini dia cakap 2 cm, kat sini mesti sama, 2 cm juga. So 2 tambah 2. Okay, jawapannya 1/2 darab, bukan jawapan lagi, jalan kerjanya 5. Tak payah buat bracket ni. 5. Kenapa ada bracket ni? Darab 4. So 5 darab 4, 20. So 10 cm persegi. Okay, itu untuk lelayang. Kunci bila saya tak tahulah, waktu tak ada buat kelas ke apa, tak ada pula ibu nak masuk. Time dah buat kelas, saya bercakap mesti ada yang tunjuk muka. Okay, seterusnya kita nak tengok luas trapezium. Okay, ini formula bagi luas trapezium. Ini bentuk trapezium, semua dah kenal. Okay, ini formula dia.
1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari ni. Sisi selari darab dengan tinggi. So akan dapat macam ni lah. Kena ingatlah kalau trapezium atas bawah dia kena tambah. Sisi selari dia kena tambah A tambah B darab dengan tinggi dia. Ini tingginya darab T. So 1/2 A tambah B darab T. Okey. Okay, jom kita tengok cara pengiraan dia. Macam mana tadi nak cari luas trapezium. 1/2 darab hasil tambah apa? Hasil tambah 2 sisi selari darabkan dengan tinggi. Okay, so sekarang saya buat sini sikit lah. 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari. Inilah. Takkan sini. Ini tak selari, sengit-bengit kan. 2 sisi selari, dua-dua ni menegak. 2 tambah 5.4 darab dengan tinggi. Biasa tinggi ni kamu nak kenal, dia ada sudut 90 darjah. Mesti bersudut, tegak. So berapa jawapan dia? Belum jawapan lagi. Darab 7.4 tambahlah kan, darab 3. So 1/2 darab 7.4 darab 3. Dapatlah 11.1 cm persegi. Okey. Itu direct question. Soalan tak ada kona-kona lah. Dia terus bagi ukuran, kamu just kira masukkan dalam formula yang diberi, yang dah sedia ada. Kenapalah formula tersebut. Okey, so sekarang ni yang sebenar-benarnya. Biasa dalam peperiksaan akan keluar soalan beginilah. Soalan begini dalam bahagian C lah biasanya. Ataupun A lah. Okey, so kita tengok. Zon aplikasi matematik. Menyelesaikan masalah lah ni. Okey, raja di sebelah menunjukkan sebidang tanah PRTV. Sebesar-besar semua ini adalah sebidang tanah PRTV. PRTV itu berbentuk segi empat tepat. Kawasan sekitar, bila kita fikir segi empat tepat, terus terbayang cara nak cari luas segi empat tepat ni, panjang darab lebar. Okey, kawasan segitiga PQW dan kawasan trapezium UTSX masing-masing digunakan untuk menanam pokok pisang dan pokok rambutan. Kawasan selebihnya yang berlorek ni digunakan untuk menanam betik. Hitung luas kawasan tanaman pokok betik. Maksudnya soalan di sini nak kawasan yang berlorek, luasnya macam mana. Kalau dapat soalan macam ni jangan panik. Senang je. Pertama sekali kamu kena cari luas yang paling besar. Okey, kemudian tolak luas yang tak berkaitan, yang kita tak nak. Dan dapatlah luas yang kawasan berlorek ini. So, jom mula-mula kita cari dulu luas yang paling besar lah. Apa dia? Kat sini. PRTV. PRTV. Okey, jom. Cari luas PRTV. Okey. Kamu boleh rujuk muka surat. Mana dia? Di mana dia? Di mana dia? Muka surat 237. Okey, untuk luas PRTV kita tahu ia adalah luas segi empat tepat. Jadi formulanya adalah panjang darab lebar. Jadi panjangnya berapa kita nak tahu panjang ni? 12 tambah 4. Lebar dia berapa? 5 tambah 5. Okay, so kiralah macam biasa 16 darab 10. 160 meter persegi. Kena check betul-betul dia punya unit Okay, settle untuk luas PRTV. Kemudian kita nak tolak dengan luas yang tak berkaitan, yang kita tak nak. Yang tak berlorek lah, maksudnya yang colour white tu, yang colour putih tu. So kita cari dulu luas segitiga
PQW. PQW. Okay. So kalau luas segitiga 1/2 darab tapak darab tinggi. Okay, so 1/2 darab tapak dia berapa? 4 darab dia punya tinggi 5. So dapatlah 10 meter persegi. Okay, dan yang terakhir sekali kita cari luas ni dah. So kita nak cari yang lagi satu. Nak tolakkan dengan yang ni sebab kita nak cari yang berlorek kan. Luas trapezium STUX. STUX. So ingat kalau luas trapezium 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari darab dengan tinggi. So 1/2 darab tambah 2 ni lah. Ini yang straight ni. 3 tambah 4, 7. Sebab 7 terus lagi macam tak muat dah nak buat lagi satu tu. 7. Mana dapat ni? 3 tambah 4, 7. Kemudian tinggi dia berapa? 5. So kira bukan darab, bukan tambah darab. Sorry, tersilap tulis darab. So dapatlah 17.5 meter persegi. Okay. Akhir sekali buat apa? Luas yang paling besar ni, saya tukar colour lah macam dah tak muat tu. Okay, ni hilang pula. Luas paling besar, luas segitiga tu, segi 4 tepat tu, tolakkan dengan luas yang kawasan yang tidak berlorek. Dapatlah luas kawasan berlorek tersebut. So, kita nak tahu, macam mana nak tulis ni ya? Plus saya buat kat sini. Comot betul. So, kita nak tahu luas kawasan berlorek kenalah tolak PR. Yang paling besar sekali tolak dengan kawasan yang tidak berlorek lah. So buatlah 160 tolak 10 tolak 17.5. So akhir sekali dapatlah jawapan dia. Tolak 10 tolak 17.5. Dapatlah 132.5 meter persegi. Siap. So ingat, jangan panik bila nampak benda macam ni. Apa yang kamu perlu buat, cari dulu luas yang paling besar sekali. Kemudian tolak yang mana kita tak nak. Yang mana dia nak tu jangan tolak. Jangan cari, tak payah. Sebab macam ni kan, kawasan berlorek macam mana kita nak cari bentuk apa ni. Biasa dia akan bagi bentuk pelik-pelik lah untuk yang kat dalam tu. So kita memang tak boleh cari luas kawasan berlorek tu. So kita kena tolakkan dengan luas kawasan yang tak berlorek tu. Sebab senang, segitiga, trapezium, kita dah tahu formula dia. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh PM saya. Seterusnya nak kena buat apa? Ada. Okay, saya ada tinggalkan latihan. Kamu buatlah latihan. Okay, latih diri 10.2B. Okay, ni macam mana? Yang ni tulis huruf sahaja. Tulis satu ungkapan mewakili luas setiap bentuk berikut. So kita tahu luas segitiga 1/2 darab panjang tapak dia berapa? Kamu tengok kat sini tunjuk kat sini mana nampak? Huruf apa? N. So letak N. Tak payah letak apa? Unit. Okay, kemudian tinggi dia berapa? N. So kat bawah tu nak tulis apa? Setengah saya dah tulis siap-siap. Jadi 1/2 NN. Begitu juga yang seterusnya. Cuba buat ya. Okey, buat sampai habis. Saya dah guide kamu. Kamu just isi sahaja. Okey, seterusnya latih diri 10.2C. Ini pengiraan. Hitung luas setiap bentuk yang berikut. Ini pun saya guide kamu dah. Korang nampak kan? Saya sembang seorang ni. Nampak. Okey.
Yang pertama ni luas segitiga. Kita tahu luas segitiga 1/2 darab panjang tapak darab tinggi. So 1/2 tapak dia berapa? Tapak dia 6. Tak payah tulis lagi unit kat sini. 6 darab dengan tinggi dia berapa kat sini? 5 cm. So seterusnya buatlah tekan kalkulator terus. Jawapan dia kamu tulis kat sini. Unit saya dah siap-siap 15 cm persegi. Ingat, akhir sekali baru letak unit. Okey, ni tak ada masalah rasanya. Segi 4 selari. Okey, untuk yang trapezium ni, kita tahu luas trapezium ini formula dia 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari darab tinggi. So kamu kena tunjukkan dulu mana 1 2 sisi selarinya 2.4 yang atas tu, yang bawah tu 6 cm. Darabkan dengan tinggi dia 4. Kemudian apa? Kemudian 1/2 tambahlah 2.4 tambah 6. Dapatlah 8.4. Darabkan dengan 4. Darab dapat kat bawah, silalah kira bagi jawapan. Okey. Dan yang terakhir sekali untuk luas layang 1/2 darab hasil tambah panjang 2 berpenjuru. So kamu kena tak kisahlah nak tambah yang melentang dulu ke atau yang menegak dulu. Saya buat jawapan yang fleksibel. So kat sini saya nak tambah yang melintang dahulu. So sini 5 tambah dengan sini dia bagi 3. Boleh, tak ada masalah. So untuk yang menegak di sini sama kan, dia punya panjang sini 3, atas ni pun 3. So 3 tambah 3. Tambahkan dahulu 8 dengan 6. So darab macam biasa, cari jawapan, bagi jawapan. Okey. Itu saja. Sorry. Tadi saja ada lagi satu. Ini penyelesaian masalah. Sebuah tapak pameran PQRS yang paling besar sekali dia bagi tahu. Berbentuk segi empat sama. Segi empat sama maksudnya di sini 6. Semuanya 16, panjangnya 16 meter, 16 meter, 16 meter, 16 meter. Semua 16 meter. So apa soalan dia? Dibahagi kepada 3 kawasan A, B, C dengan A berbentuk trapezium, B berbentuk segi empat tepat. C ni tak tahu bentuk apa. Biasanya yang tak tahu bentuk apa tu, kita tak boleh nak letak dia dalam segi empat tepat ke, segitiga ke. Biasanya itu yang disuruh cari, yang berlorek. Cari luas kawasan berlorek C, kan betul? Yang tak ada nama bentuk tu, dia suruh cari. Kawasan berlorek, dia suruh cari. So ingat, bila keluar soalan macam ni, cari dulu luas yang terbesar. Yang terbesar kat sini adalah luas PQRS. Panjang darab lebar. So kita tahu panjang dia 16, darab lebar dia 16. So tulislah 16 darab 16. Kira dapat berapa? Kemudian kita tengok luas B pula. Okey, luas B panjang dia berapa kat sini? Di sini 6. Bila kita tolak dengan 16, dapatlah 10. Okey, lebar dia kita dapat tahu 8. Dia dah bagi tahu siap-siap kat sini. Dah dapat jawapan untuk luas B. Untuk luas A, trapezium. Trapezium 1/2, tengok yang selari yang mana? Ini dan ini. Tapi ni tak bagi cikgu. Kita kena tolak lah. Kita tahu panjang keseluruhan 16 cm. So ini 10 cm. Dapatlah panjang di sini 6 cm. Jadi tambahlah 6 tambah 4. Sisi selari dia. Atas ni 4. Tinggi dia 6. Okey, 6 tambah 4, 10. Darab 6. Kira dapat jawapan. Akhir sekali dah tahu luas ini, luas keseluruhan. Tolaklah luas yang paling besar, luas PQRS. Tolak dengan luas A yang kita cari tadi. Tolak dengan luas B yang kita cari tadi. Dapatlah luas C. Soalan untuk luas memang macam tu je. Dia suruh cari yang paling besar, kemudian cari kawasan berlorek. Dia suruh cari kawasan berlorek. Dia bagi satu kawasan yang luas, satu bentuk. Kemudian dia akan suruh cari luas kawasan berlorek. Atau ditukar sikitlah soalan. Tapi basicnya kamu kena cari luas kawasan yang paling besar dahulu, tolak dengan luas-luas yang kita tak nak. Soalan tak nak. Okey, jawapan dia tu adalah jawapan yang soalan itu nak. Simple je, kena pegang yang tu je. Yang besar sekali tolak yang tak nak. Okey? Gitu sahaja. So ada 2 latihan untuk hari ni. Esok kita bincang ke?
Ni macam saya dah banyak dah buat ni. Tak apa nak bincang pun boleh. Tak nak bincang pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting buat. Okay, so jangan lupa isi kehadiran, tonton video ni dan buat latihan 3 benda tu. Esok doa-doalah supaya gadget saya ke, line ke, apps ke yang problem ni dah elok, kita boleh bersemuka. Okey, itu sajalah untuk hari ni. Selamat belajar dari rumah. Tak boleh nak ambil gambar lah sebab saya seorang je, tak payahlah kan. Okay, terima kasih semua. Bye.